Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1553 malam ini. Modal politik bekas menteri gagal ditempelak. Benarkah dakwaan Maula Amin itu Ahlul Bait? Hargai kedaulatan negara milik kita bersama. Jangan cakap besar, busuk sekaki, tidak terdakap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Modal kejatuhan ringgit kelihatannya masih menjadi modal politik pembangkang dalam memastikan kerajaan Madani dilihat gagal dalam mengawal kedudukannya. Terkini Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razi Majidin mendakwa kononnya kerajaan tidak serius menangani kesan kejatuhan nilai ringgit yang berlaku ketika ini. Malah Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu turut menyindir tindakan pemimpin kerajaan yang dikatakan menikus apabila ditanya mengenai perkara berkenaan. Berkaitan dengan ringgit, adakah ringgit semakin mengukuh selepas setahun di bawah kerajaan Madani? Hari ini untuk $1 Amerika Syarikat kita perlukan RM4.80 dan kadar itu merupakan yang terendah selepas bertahun-tahun. Berkaitan dolar Singapura, nilai ringgit telah mencapai tahap paling rendah dalam sejarah. Untuk sahabat-sahabat yang hendak menunaikan umrah atau haji, nilai rial berada pada tahap terendah dalam sejarah. Jadi secara keseluruhannya, jika dilihat data nilai ringgit sepanjang setahun yang lalu, ringgit semakin lemah. Katanya menerusi sebuah video yang dibuat naik di laman Facebooknya semalam. Dalam pada itu, Muhammad Razi yang juga bekas Menteri Kanan Pendidikan berkata beliau pernah menegur pemimpin kerajaan berkaitan kenaikan dan kejatuhan nilai ringgit. Namun beliau hairan mengapa Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak hairan apabila situasi itu berlaku. Sebagai respon, Haziq Azfar menyifatkan Razi sebagai tidak ada locus standi untuk bercakap tentang prestasi ringgit kerana beliau sendiri gagal menguruskan ekonomi tak kala berpeluang melakukan sedemikian. Malah katanya ulasan Razi terkait prestasi ringgit dilakukan secara tidak adil kerana nilai ringgit yang terjejas dipengaruhi faktor luar yang kuat. Tak kala Naib Presiden Bersatu itu galak menjual sentimen dan syakwasangka, angka yang sengaja dilupakan menunjukkan prestasi ekonomi di bawah Perikatan Nasional PN adalah jauh lebih buruk berbanding prestasi ekonomi hari ini. Ini termasuklah pelaburan langsung asing FDI yang paling rendah di Asia Tenggara pada tahun 2020 selain penarafan Fitch Ratings merudum yang menyebabkan peningkatan bunga kepada hutang negara. PN juga mencatat inflasi yang tinggi mencecah 4.5%, kadar pengangguran yang tinggi serta puluhan ribu peniaga gulung tikar kerana polisi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan separuh masa, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Haziq berkata ekonomi negara kini jauh berbeza dengan ketika pentadbiran PN, iaitu dari segi kadar pengangguran yang menurun, inflasi, FDI dan bursa saham yang menunjukkan perkembangan yang sangat positif sekaligus mengiyakan faktor luaran terhadap prestasi ringgit yang mutakhir. Justru Razi hakikatnya hilang locus standi secara moral untuk bercakap tentang prestasi ringgit apabila menganggotai jemaah menteri yang gagal menguruskan ekonomi tak kala berpeluang melakukan sedemikian rupa. Jelas di sini Muhammad Razi wajar bermuhasabah dan mencermin dirinya yang secara tidak malu menjaja naratif songsang terkait prestasi ringgit semasa tak kala mereka gagal menguruskan ekonomi sewaktu 33 bulan menjadi kerajaan. Jangan nanti tepuk air di dulang terpercik pula ke muka sendiri. Kegagalan beliau ketika menjadi Menteri Pendidikan dalam kerajaan Tebu Atap masih belum dapat dilupakan rakyat sehingga dilabel sebagai Menteri Pendidikan terpaling gagal ketika beliau memegang jawatan itu. Sekarang beliau cuba menunjuk hero dengan menimbulkan isu ini tanpa menyedari bahawa beliau sepatutnya menggunakan cermin bangunan di Putrajaya sebagai pantulan ikhlas untuk melihat siapa dirinya yang sebenar. Noktah.
Polis akan bekerjasama dengan pihak agama negeri bagi memantau kegiatan lelaki yang mendakwa warga negara Maghribi yang dikenali dalam kalangan pengikutnya sebagai Maula Muhammad Amin Al-Hassani yang mengaku mempunyai jalur keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam satu sidang media semalam berkata pihaknya mendapati individu warga Algeria memegang pasport Perancis itu sering keluar masuk ke negara ini menggunakan pas sosial dan berada di negara ini selama 90 hari. Tambahnya pihak berkuasa akan mengambil tindakan sesuai sekiranya lelaki itu didapati membawa ajaran bertentangan Islam. Kalau aktiviti dia bersifat keagamaan dan kalau ada elemen pelanggaran terhadap apa-apa juga undang-undang atau enakmen negeri, pihak polis akan bekerjasama dengan pihak berkuasa negeri mengambil tindakan yang sesuai kalau berlaku percanggahan, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu polis dilaporkan sedang memantau kegiatan Maula Amin yang mengaku bahawa mempunyai jalur keturunan ke-38 daripada Rasulullah. Ia susulan laporan sebuah media mengenai seorang mudir sebuah madrasah di Selangor yang turut aktif mempromosi Maula Amin mengutip dana awam secara tidak sah selain cuba mewujudkan satu perkampungan kerajaan 9 di Melaka sebagai persiapan akhir zaman kepada pengikutnya. Media melaporkan pihak berkuasa Maghribi sama sekali tidak menyokong sama ada aktiviti atau ajaran agama daripada individu berkenaan. Harian Metro dalam satu laporannya sebelum ini berkata, surat maklum balas daripada Kementerian Luar Maghribi bahagian Hal Ehwal ASEAN yang menyatakan bahawa individu terbabit tidak mempunyai kaitan dengan nasab suci baginda sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu juga tidak mempunyai sebarang perkaitan dengan Syarif Idrisi di Maghribi atau mana-mana jalur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maula Muhammad atau nama sebenarnya Muhammad Amin Auraj mengeksploitasi nasab suci Rasulullah untuk menarik perhatian pengikut serta pendukungnya. Kata portal berita itu memetik surat keterangan pihak berkuasa Maghribi. Demikian juga dakwaan seorang lelaki warga negara Maghribi berkenaan yang pernah datang ke negara ini 2 tahun lalu anjuran sebuah madrasah. Pada masa sama, pihak Kementerian Luar Maghribi juga menyatakan bahawa individu ini mendakwa sebagai rakyat negara itu sedangkan lelaki itu adalah warga Perancis Algeria dan mengambil kesempatan terhadap reputasi ulama Maghribi. Untuk rekod, Muhammad Amin Auraj memegang warga negara Perancis Algeria dan dilahirkan di Algiers pada 1984 sebelum berpindah ke Perancis mengikut keluarganya. Pada tahun 2022, Maula Amin datang ke negara ini hasil anjuran sebuah madrasah namun mendapat beberapa tentangan daripada mufti negeri kerana dokumen keturunan yang meragukan. Antara negeri yang membatalkan jelajah Maula Amin adalah Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Justru rakyat Malaysia menyeru pihak berkuasa agama negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bertindak segera bagi memastikan kesahihan dakwaan berkenaan. Malah paling menakutkan, seorang profesor dari Universiti Islam Antarabangsa UIAM tular di media sosial apabila mendakwa mempunyai data dan maklumat sahih tentang individu berkenaan serta membuat pengumuman mengiktiraf Maula Amin sebagai Ahlul Bait keturunan sebenar Rasulullah telah menimbulkan kemarahan dan kesangsian orang ramai. Bertindaklah sebelum terlambat dan pastikan mereka yang terlibat dalam mendakwa dan mengiktiraf individu berkenaan diambil tindakan sewajarnya demi agama Islam dan keluhuran nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuba dicemari dengan penipuan, ketaksuban dan penunggangan. Laungan Keramat Merdeka kembali bergema di Bandar Hilir, Melaka bagi mengenang peristiwa bersejarah pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj daripada cengkaman penjajah di Padang Bandar Hilir. Sambutan ini dianggap penuh bersejarah kerana ia pertama kali diadakan selepas Tunku Abdul Rahman pertama kali mengumumkan kemerdekaan negara kira-kira 68 tahun lalu. Perarakan bermula dari bangunan merah menuju ke dataran Memorial
kemerdekaan sejauh kira-kira 600 meter dengan perarakan diketuai sebuah kereta antik bernomor pendaftaran M4442 yang dinaiki Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Kenderaan berjenama Nash Rambler Custom jenis konvertibel buatan 1951 itu pernah dinaiki Tunku Abdul Rahman dan Wakil Sultan Perak Datuk Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab Tuh Muda Abdul Aziz ketika negarawan itu bersama rombongan Merdeka pulang dari London ke Padang Bandar Hilir pada 20 Februari 1956. Sebaik tiba di pentas utama dataran berkenaan, Anwar yang melakonkan watak Tunku Abdul Rahman membuat pemeriksaan Barisan Pemuda sebelum Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran yang bertindak sebagai Tun VT Sambandan mengalungkan bunga malai kepada Anwar sambil diperhatikan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Seng yang melakonkan watak Setiausaha Agung MCA Tun Tan Cheng Lock. Laungan Merdeka sebanyak 3 kali kemudiannya bergema sejurus Anwar yang memegang watak Tunku Abdul Rahman membacakan deklarasi kemerdekaan bagi memperingati sambutan ulang tahun Perisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Keris sapukal yang merupakan keris sebenar pernah dipegang oleh Tunku Abdul Rahman semasa Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu turut diserahkan kepada Anwar oleh Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri Datuk Kalsum Nordin yang memegang watak Setiausaha Pergerakan Wanita UMNO Melaka pada tahun 1956 Zainab Samdin. Sambutan diteruskan dengan Malam Aneka Warna yang menampilkan persembahan teater musikal yang bertajuk Di Atas Runtuhan Kota Melaka, Kita Dirikan Negara Baharu yang mempersembahkan babak-babak menarik dari bermulanya Jepun menjajah Tanah Melayu sehinggalah detik Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan. Kira-kira 1,500 peserta terlibat dalam perarakan dan Malam Aneka Warna itu membabitkan anggota pasukan badan beruniform, jabatan dan agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, pelajar serta parti politik. Perisytiharan rasmi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bagaimanapun berlangsung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957. Melaka turut mengumumkan 20 Februari sebagai cuti umum negeri bermula pada tahun ini. Perdana Menteri turut mengingatkan pemimpin sekarang supaya tidak bersikap rakus, angkuh dan gelojoh sebagaimana pegawai-pegawai dari negara penjajah suatu ketika dahulu. Dia berkata sikap berkenaan tidak patut ada dalam diri pemimpin zaman sekarang jika mereka benar-benar ikhlas mahu membina Malaysia ke arah lebih baik. Kita tahu kita tidak akan ada di sini mengecapi nikmat kemerdekaan kalau tidak kerana jasa tokoh-tokoh besar kita dahulu yang sanggup menggadai nyawa, harta benda untuk mencapai kemerdekaan untuk negara. Ini juga peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang memikul amanah sekarang supaya belajar daripada elemen dan ciri yang positif dan baik daripada mereka yakni pemimpin terdahulu dan tidak terheret dengan amalan kerakusan, keangkuhan, kegelojohan pegawai-pegawai penjajah. Katanya, justru bagi mengenang jasa pemimpin terdahulu, generasi penerus harus berusaha sedaya upaya untuk mengangkat martabat negara ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam pada itu, PMX berkata ketika perlembagaan negara kita dilihat memberi keistimewaan kepada orang Melayu, namun dalam masa yang sama undang-undang tertinggi negara juga tidak menyisihkan kaum lain yang bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara. Dalam Melaka, perlembagaan negara oleh pemimpin-pemimpin ketika itu ditetapkan kedudukan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, tapi tidak pernah disebut maksud untuk meremehkan hak orang lain, merendahkan darjat orang lain atau menghina mereka, yakni kaum bukan Melayu. Kerana mereka semua diiktiraf sebagai warga negara yang sah yang bersama dalam tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ini pengajaran yang penting bagi negara kita. Selamat maju jaya Malaysia Madani. Moga bumi berdaulat ini terus terpelihara. Apapun fahaman dan ideologi politik yang kita dukungi, ia bukan satu halangan untuk kita memelihara kedaulatan Malaysia yang bertuah.
PAS yakin parti itu akan dapat menambah lagi bilangan negeri yang akan dikuasai mereka termasuk Melaka pada pilihan raya umum PRU akan datang. Mersyiduk Ampas Datuk Haji Hashim Jassin berkata ini kononnya berdasarkan sokongan yang ditunjukkan rakyat ketika ini. Tegasnya sokongan orang Melayu kepada PAS masih utuh selain sokongan pengundi Cina juga semakin meningkat. Kalau kita lihat perkembangan hari ini, kita dapati sokongan terhadap PAS bukan menurun. Tidak seperti parti lain. Ahli semakin bertambah, ahli baharu sentiasa ada setiap bulan. Suasana ketenangan yang wujud dalam parti, kestabilan parti, menambah lagi minat ahli baharu dan kalau kita boleh pertahankan keadaan ini, tidak mustahil apa yang dihasratkan pimpinan PAS di Melaka tercapai. Katanya, dipetik Malaysia Kini. Mengulas lanjut, Hashim berkata PRU 15 lalu turut menyaksikan kejutan apabila PAS turut mendapat sokongan pengundi bukan Melayu di kawasan bandar. Banyak petunjuk PRU menunjukkan pertambahan sokongan pengundi bukan Melayu meningkat dari masa ke semasa. Sebagai contoh, kita tidak pernah terfikir Alustar boleh jatuh kepada PAS. Rakyat sedang menilai tentang kestabilan politik bagi sebuah parti dalam suasana sekarang. Katanya lagi, pada PRU lalu PAS memenangi 43 kerusi parlimen dan menguasai 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menerusi Perikatan Nasional PN. 2 hari lalu PAS Melaka melahirkan keyakinan kononnya mampu mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahli parti terbabit mengambil pendekatan tertentu. Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail berkata ketika ini di seluruh negeri itu terdapat seramai lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan lagi bagi menarik sokongan ramai. Beliau kemudian membandingkan jumlah ahli PAS itu dengan 6 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah di Madinah untuk mengajak mereka memeluk Islam pada zaman silam. Mengambil iktibar daripada peristiwa pada zaman Islam baru berkembang dulu, Zulkifli berkata pengislaman secara en blok 6 individu dari Madinah itu merupakan satu sejarah. Tak pernah berlaku sebelum itu ada orang masuk Islam dengan jumlah yang besar serentak. Itulah kali pertama. Jelasnya seperti dipetik Harakat Daily. Zulkifli yang juga ahli Parlimen Jassin berkata demikian semasa menyampaikan ceramah Isra' Mi'raj di Balai Islam Kampung Seri Minyak Jassin. Zulkifli berkata 6 individu dari Madinah yang memeluk Islam terbabit melakukan dakwah sehingga Islam tersebar dengan meluas di bandar terbabit berbanding 10 tahun sebelum itu. Sebabnya bila balik ke Madinah yakni Yathrib, sahabat-sahabat ini bukan berbai'ah kepada Rasulullah sahaja. Mereka berdakwah habis-habisan sehingga tidak ada rumah di Madinah yang tidak sampai seruan dakwah Islam, katanya. Menjelaskan perkara itu, Zulkifli berkata berbanding 6 orang dari Madinah yang menerima Islam itu, jumlah ahli PAS Melaka jauh lebih tinggi dan boleh digerakkan untuk parti terbabit. Ahli PAS di Melaka lebih kurang 23,000 orang. Kalau semua 23,000 orang ahli PAS buat kerja macam 6 orang sahabat ini, PRU ke-16 nanti PAS akan takbir kerajaan negeri Melaka. Katanya dengan penuh yakin. Kepada Mersyiduk Ampas dan kepada Pesuruhjaya PAS Melaka, berhentilah perasan dan berhalusinasi. Siapa yang dimaksudkan Hashim dengan parti lain yang semakin hilang sokongan itu? Adakah beliau cuba menyinggung sahabat sejatinya dalam Perikatan Nasional yang dilihat semakin hari semakin sengit bahteranya, iaitu bersatu? Menjadi parti politik bukan hanya berhasrat menguasai negeri dan menambah bilangan negeri yang ditakbir, tetapi rakyat ingin melihat apakah perubahan dan kemajuan yang dibawa pemimpin negeri yang di bawah parti yang dibanggakan itu. Persoalan kini setelah lebih setahun PAS mentadbir Terengganu secara keseluruhan tanpa pembangkang. Apa kejutan luar biasa yang dibawa PAS kecuali sewaan tapak gerai yang melambung, sewaan tapak perniagaan yang hilang akal? Adakah dengan penjualan tanah bernilai 29.3 juta ringgit dengan harga hanya RM500,000, iaitu harga kedai runcit kepada Persatuan Isteri YB PAS Terengganu itu merupakan satu kejayaan yang dibanggakan oleh PAS untuk rakyat. Di Kelantan, masalah air berkarat macam teh tarik tidak juga selesai. Selepas 33 tahun, PAS mentadbir negeri Serambi Mekah itu, masalah sampah yang berterusan tidak diselenggara dengan baik sehingga dikatakan Kelantan antara negeri paling kotor di Malaysia. Tidak kurang pula isu tiada kerja dan kemiskinan yang tidak pernah berganjak sejak dahulu sehingga memaksa rakyatnya keluar dari negeri ulama untuk mencari makan. Itukah yang sangat dibanggakan Mersyiduk Ampas dan Pesuruhjaya PAS Melaka?
Belum lagi kita berbicara halusinasi Menteri Besar kaki sembang dan kaki gaduh di Kedah yang sentiasa menipu rakyatnya dengan pelbagai janji pelaburan dan projek. Akhirnya habuk pun tak ada, rakyatnya yang melopong. Jom channel malas nak senaraikan apa yang dibuat dan apa yang tidak dibuat PAS untuk negeri yang ditadbir mereka. 7 hari 7 malam pasti tidak akan selesai juga. Namun rakyat mula rasa ingin tahu kenapa PAS begitu kemaruk untuk menguasai negeri lain, walahan negeri yang diberikan amanah untuk mereka jaga mundur dan miskin malah kekal begitu. Hajatnya ingin memeluk gunung, busut sekaki pun tidak terdakap. Ia memalukan. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ingat rakyat sentiasa memerhati. Jom channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.